Okey, selamat sejahtera. Jadi kita mulalah untuk 26 bulan April ni. Jadi ini ada kelas kedua untuk bab 10, iaitu melibatkan pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Jadi bila sebut tentang pengangkutan ni, dia untuk mengangkut bahan-bahan tertentu bergerak dalam badan lah. Jadi kenapa dia nak ada pengangkutan bahan-bahan tertentu dalam badan ni? Supaya setiap sel kita ni dapat bahan-bahan tu, dapat bergerak, dapat menggerakkan bahan-bahan tertentu. Paling penting sekali antara bahan yang penting untuk dia bergerak adalah nutrien. Okay, antara bahan yang cukup-cukup penting untuk bergerak adalah nutrien. Jadi nutrien ni dia datang daripada sistem apa? Datang daripada sistem pencernaan. Nutrien datang daripada sistem pencernaan. Jadi antara tempat yang dia menyerap nutrien-nutrien ni, contohnya glukosa, amino asid, lemak, adalah di usus kecil. Jadi bila di small intestine tu berlaku penyerapan, akan masuk ke dalam salur darah ataupun masuk ke dalam sistem limfa. Jadi dia masuk ke salur darah, masuk ke sistem limfa untuk diangkut pergi ke seluruh sel yang ada dalam tubuh badan. Jadi dia melibatkan sistem peredaran. Jadi dia nak mengangkut nutrien-nutrien. Kalau untuk manusia pula, dia nak angkut antara yang benda cukup-cukup penting untuk sel-sel kita ni adalah oksigen. Sebab apa? Oksigen ni diperlukan dalam cellular respiration ataupun sel respirasi sel. Okay, dalam respirasi sel. Sel ni memerlukan oksigen sebab apa? Sebab untuk untuk pecahkan glukosa ataupun untuk oksidakan glukosa menjadi ATP. Untuk oksidakan glukosa jadi ATP. Jadi ATP ni kemudian akan digunakan dalam pengangkutan aktif. Apa kepentingan pengangkutan aktif ni? Antara salah satu kepentingan pengangkutan aktif adalah untuk pergerakan otot kita. Jadi otot kita tu akan bergerak, akan mengecut, mengendur disebabkan oleh pengangkutan aktif. Jadi tanpa pengangkutan aktif ni akan jadi satu masalah yang cukup besar bagi manusia untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi otot tu nak mengecut, nak mengendur, dia mesti ada ATP, adenosine triphosphate. Cikgu dah. Okey. Itu pengenalan lah. Itu pengenalan kepada sistem peredaran. Sekarang ni cikgu dah ajar yang sebelum ni punya video, punya kelas tentang serangga. Okey, tentang serangga ni dah lah. Jadi siapa yang tak sempat tu, kamu boleh tengok video yang cikgu ada post kat dalam kat YouTube channel kan, tentang serangga. Jadi hari ni nak masuk bagi ikan, ataupun ikan lah kan. Jadi ikan ni tak susah sangat. Kalau dalam buku teks dia muka surat 170. Okey, buku teks muka surat 170. Okey, surat 170. Jadi kita nak tengok pada ikan. Jadi ikan ni dia selalulah dengan kita kan. Sebab apa? Ikannya adalah salah satu sumber protein bagi manusia. Haiwan pun sama jugalah. Kalau contohnya macam beruang kan, beruang dia makan ikan. Ada juga beruang makan buah-buahan, makan madu. Tapi antara diet yang cukup terkenal ni ikan lah. Tambah-tambah beruang kutub kan, beruang kutub, polar bear. Dia makan ikan, jadi dia sumber protein. Jadi ikan ni macam mana dia dapatkan oksigen? Okay, oksigen. Oksigen ni maksudnya darah dia tu perlu angkut oksigen untuk dihantar ke seluruh sel-sel dia. Apa kepentingan oksigen ni? Sama juga macam manusia, dia ada cellular respiration. Dengan cellular respiration ni, dia akan menyebabkan ikan tu dapat bergerak dalam air. Tanpa bahasa Melayu apa cellular respiration? Respirasi sel. Tanpa respirasi sel ni, dia tak boleh nak bergerak nanti. Okay? Dia tak boleh nak ada pergerakan dalam air. Jadi bila dia tak boleh nak bergerak dalam air, dia susahlah nak makan.
susah nak makan, susah nak mengawan, susah nak menjalankan aktiviti seharian. Jadi dia perlukan oksigen, sangat-sangat penting. Jadi oksigen perlu diangkut ke seluruh sel yang ada. Seluruh sel tu kawasan mana? Kawasan mata dia, kawasan dia punya ekor, kawasan sirip dia, kawasan badan dia perlukan oksigen. Sebab apa? Sebab setiap bahagian tubuh ikan tu adalah sel. Sel memerlukan oksigen untuk dia teruskan kehidupan. Paling penting sekali oksigen ni digunakan dalam pemecahan glukosa untuk menjadi ATP. Sama jugalah untuk menjadi ATP. Okey. Semua orang boleh dengar ke? Takut cikgu cakap, cikgu sok sendiri je. Tulis sikit, boleh dengar tak? Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey. Ada soalan boleh terus tulislah, jangan risaulah. Cikgu cubalah jawab ya. Okey, jadi untuk sistem peredaran ikan, dia adalah sistem peredaran tertutup. Tapi macam serangga, dia adalah sistem peredaran terbuka. Okey, serangga dia adalah sistem peredaran terbuka. Kenapa terbuka? Sebab hujung dia ni, hujung serangga ni dia terbuka. Okey, hujung serangga tu dia terbuka. Macam ikan, dia tak ada kawasan yang terbuka. Semua kawasan dia tertutup. Okay, dia tak mengalir keluar. Cikgu ni bab 1 form 5 ya. Cikgu tak pasti tak? Ini bab 1 betul. Pengangkutan dia bab 1 form 5. Tapi tingkatan 4 KSSM ni dia belajar waktu tingkatan 4. Tapi sama je, tak ada beza sangat pun. Lebih kurang je. Jadi dia sistem peredaran tertutup. Jadi dia tak ada bahagian-bahagian dalam dia punya salur darah tu terbuka yang menyebabkan darah dia mengalir keluar. Jadi tak bolehlah darah tu mengalir keluar. Sebab kalau darah mengalir keluar, dia akan memberi masalah kalau organisma yang sistem peredaran tertutup. Contohnya macam manusia. Manusia ni dia jalan-jalan kat luar tu, tiba terjatuh. Terjatuh je, salur arteri dia terluka. Bila terluka, darah tu mengalir keluar. Jadi bila darah tu mengalir keluar, lama-lama kelamaan badan tu akan hilang kuantiti darah. Jadi dia takkan boleh nak bawa oksigen lagi. Dia tak boleh, dia tak sama, dia tak boleh macam tu. Sebab apa? Darah tu dia mesti mengalir dalam saluran dia sahaja. Boleh ya, sistem peredaran tertutup. Dia tak macam serangga, sistem peredaran terbuka. Okey? Jadi dalam kapilari sistemik, dalam kapilari sistemik, kapilari sistemik ni apa? Kapilari sistemik ni adalah kapilari yang melibatkan sel-sel. Okey? Sel-sel. Contoh kat sini kamu nampak kapilari sistemik. Jadi kapilari yang ada pada sel-sel untuk berlaku pertukaran gas. Untuk berlaku pertukaran gas dengan sel. Okey, dengan sel. Nanti kita tengok nanti. Jadi oksigen akan meresap ke dalam tisu. Oksigen akan meresap ke dalam tisu. Manakala karbon dioksida akan meresap dari tisu ke kapilari. Kat bawah kita tengok nanti. Kemudian dia adalah sistem peredaran tunggal. Tunggal ni maksudnya apa? Dia satu sajalah. Satu laluan saja. Jadi dia berbeza dengan manusia. Manusia ni dia ganda dua. Maksudnya dia ada macam seolah-olah dua laluan. Okey, dia keluar daripada jantung, nanti dia masuk balik pada jantung pada laluan yang berbeza, pada ruang yang berbeza. Okey, kita tengok apa maksud dia tu. Okey, yang ni cikgu ada lukis. Kamu nak lagi cantik ada dalam buku teks lah. Buku teks muka surat 170. Cikgu tulis 170. Okey, kita ada kapilari insang. Kapilari insang. Jadi kapilari insang ni dekat insang, dekat bahagian kepala dia. Jadi ikan di bahagian kepala dia tu ada insang. Jadi insang ni, di insang ni akan berlaku pertukaran gas. Insang akan berlaku pertukaran gas. Jadi kalau kamu ingat lagi yang sebelum ni,
ada bab sebelum ni cikgu ada terangkan tentang insang ni. Insang ni dia terdiri daripada lengkung filaments dan terdiri daripada filaments. Bila kita tengok sikit mana ya bab apa tau. Respirasi manusia. Okey, insang. Ni insang. Jadi air akan masuk ke dalam mulut dia kan. Air akan masuk ke dalam mulut, air itu akan mengalir melalui insang. Jadi bila dia mengalir melalui insang, dia akan keluar melalui operculum. Dia akan melalui operculum, bukaan tepi kepala. Jadi insang tu terdiri daripada apa? Ada lengkung insang dan dia ada filament. Ni filament. Jadi filament, atas filament tu dia ada lamela. Jadi lamela ni, dalam lamela ni dia ada kapilari darah. Dalam lamela ada kapilari darah. Sekali lagi ya, dalam lamela ada kapilari darah. Jadi bila air mengalir masuk, air akan bergerak di atas kapilari, di atas lamela. Jadi bila air bergerak di atas lamela, akan berlaku oksigen akan masuk. Okey, oksigen akan keluar daripada air, akan masuk ke kapilari darah. Oksigen. Jadi bila oksigen masuk, oksigen akan ganti tempat karbon dioksida yang ada pada sel darah merah. Okey, dia akan ganti tempat oksigen, dia akan ganti tempat karbon dioksida yang ada pada sel darah merah ataupun pada hemoglobin. Jadi darah tu dalam keadaan dia karboksi dalam keadaan deoxygenated, tidak ada oksigen, dia akan menjadi darah yang ada oksigen. Okey. Jadi dia masuk ke kapilari darah. Kemudian daripada kapilari darah tu, karbon dioksida, itu kat mana lain, karbon dioksida yang ada dalam kapilari darah akan masuk ke air, karbon dioksida. Jadi darah waktu tu dalam keadaan dia deoxygenated, terdeoksigen menjadi beroksigen disebabkan berlaku pertukaran. Di mana? Di lamela. Lamela ni duduk atas mana? Duduk atas filament. Lamela duduk atas filament. Sekat-sekat je. Dia line tak pernah okey tu kalau sekat-sekat. Okay lah, terus. Kamu punya internet tu ada tak pernah okey line dia. Tapi jangan risau, cubalah tengok. Okay? Sebab cikgu ada rakam juga, nanti ada rakaman dia. Apa yang kita belajar hari ni. Boleh ya? Jadi cikgu teruskanlah. Jadi oksigen akan keluar daripada air, kemudian karbon dioksida akan masuk ke dalam air itu. Macam mana berlaku pertukaran gas di insang? Insang tu terdiri daripada apa? Lengkung insang. Lengkung insang ni dia akan bawa darah masuk ke filament insang. Okey, filament insang. Di atas filament tu ada lamela. Di dalam lamela tu ada kapilari darah. Dalam lamela ada kapilari darah. Jadi kat mana tadi kita? Pengangkutan. Jadi kapilari insang ni akan berlaku pertukaran gas. Dia akan berlaku pertukaran gas. Gas dalam keadaan dia ada karbon dioksida, dia akan jadi gas yang darah yang ada oksigen. Jadi yang warna biru ni dia darah yang tidak ada oksigen, darah yang ada karbon dioksida. Dia akan masuk ke dalam dia akan masuk ke dalam kapilari insang. Jadi dekat sini akan berlaku pertukaran gas. Darah waktu ni dia akan ada oksigen, dia tidak ada karbon dioksida. Okey. Lagi spesifik, kapilari insang ni dekat mana berlaku pertukaran gas? Di lamela. Okey, di lamela. Di lamela ya. Di atas filament, di atas filaments. Kemudian darah yang beroksigen ni akan bergerak pergi ke seluruh tubuh ikan. Dia akan bergerak pergi ke seluruh tubuh ikan. Jadi dia pergi ke mana? Dia pergi ke kepala. Dia pergi ke otak. Dia pergi ke kaki. Ada mana ada ikan? Ada kaki kan?
dia pergi ke ekor, dia pergi ke badan, dia pergi ke tulang, dia pergi ke seluruh tempat lah. Sebab apa dia pergi ke seluruh tempat? Sebab untuk berlaku pertukaran gas. Okay? Untuk berlaku pertukaran gas, untuk hantar oksigen ke seluruh tempat-tempat pada badan ikan tu. Jadi bila dah hantar oksigen ke seluruh tempat-tempat badan ikan tu, kemudian ikan tu akan dapat oksigen. Kenapa dia nak dapatkan oksigen? Sebab dia nak pecahkan glukosa ni kepada ATP. Jadi dia memerlukan oksigen. Jadi proses apa kita panggil? Proses pengoksidaan ataupun oxidation. Atau dia menggunakan oksigen tu pengoksidaan lah. Tapi pecahkan glukosa kepada ATP tu, dia ada satu proses yang lain di dalam mitokondria. Jadi ingat ya, ikan pun ada mitokondria juga. Kamu jangan ingat mitokondria ni kat manusia saja. Ikan pun ada mitokondria juga. Jadi sel-sel haiwan ada mitokondria. Jadi dia akan pergi tempat-tempat di tulang, di kepala, di otak, di ekor ni, dia akan kita panggil juga sebagai kapilari sistemik. Jadi seluruh tempat-tempat tu dia akan masuk ke saluran kapilari darah. Kapilari darah. Pada sel-sel. Jadi di sel-sel tu akan ada kapilari darah di mana oksigen akan keluar daripada sel darah merah, akan masuk ke dalam sel-sel. Oksigen akan keluar daripada sel darah merah, eritrosit, akan masuk ke dalam sel-sel untuk dihantar, untuk digunakan dalam proses nak pecahkan glukosa ni. Nak pecahkan glukosa ni menjadi ATP. Apa fungsi ATP? Cikgu ulang banyak kali dah ni. Pengangkutan aktif. Jadi lepas dia dah ambil oksigen, bila dia dah hantar oksigen tu dah keluar, oksigen keluar daripada, tak nampak lah, oksigen keluar daripada kapilari darah ni, dia masuk ke dalam sel-sel, oksigen keluar masuk ke dalam sel-sel. Dia masuk ke dalam sel-sel. Kemudian sel tu akan pecahkan glukosa jadi ATP. Pada waktu yang sama dia juga hasilkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ni, karbon dioksida akan masuk ke dalam kapilari juga. Dia akan masuk semula ke kapilari darah. Dia masuk ke dalam kapilari darah. Jadi bila dia masuk ke kapilari darah, darah daripada keadaan yang beroksigen, dia bila dah oksigen tu hilang, dia dah tak ada oksigen lah. Bila tak ada oksigen, dia ada karbon dioksida. Ni jawab soalan Rahimah binti Ibrahim. Kim Ohus, cikgu boleh tak share cara jawab paper 2 untuk bab ni? Nanti cikgu cuba usahakan. Sebab kita ada banyak lagi ni. Kita ada ikan, kita ada amfibia. Manusia ni cukup banyak. Manusia ni banyak sungguh. Cikgu tak tahulah bila nak habis. Cikgu tak boleh ajar lama sangat. Ajar lama sangat cikgu jadi penat. Dia jadi batuk banyak sangat nanti. Jadi boleh kelas setengah jam, mungkin paling maksimum sejam, sikit-sikit macam tu lah. Kamu janganlah stres-stres sangat yang ada kat dalam ni kan. Jangan stres-stres sangat. Kita belajar kata apa, relax-relax. Waktu PKP ni kan, jangan stres-stres sangat. Belajar cuba bagi faham. Banyak, betul. Belajar cuba bagi faham. Lepas tu kita kata apa, relax-relax lah. Sementara nak tidur nanti kan pukul 10 kan. Dalam masa setengah jam kita dah habis ikan dengan amfibia. SPM tahun depan. Jadi dekat sini, cikgu padam ni, dekat sini oksigen dah ada dekat sini kan. Kat sini dah tak ada oksigen, dia dah ada karbon dioksida. Jadi dia akan masuk nanti ke jantung. Ni jantung. Dua ni jantung. Jantung ni struktur yang pertama, ruang yang pertama adalah atrium. Ruang pertama atrium. Atrium ni akan, darah yang terdioksigen ni akan masuk ke atrium.
Kemudian darah tu akan, atrium ni pastinya lah dia ada injap. Injap ni akan menghalang darah tu mengalir balik. Atrium ni akan mengecut. Daripada dia mengecut tu kemudian dia akan tolak darah masuk ke ventricle. Bila dia tolak darah masuk ke ventricle, ventricle pun mengecut. Ventricle mengecut, dia akan tolak darah pergi ke insang. Jadi maksudnya kat sekarang ni, untuk yang ikan ni, dia sistem peredaran tunggal. Dia satu laluan saja. Dia sekali je masuk atrium, kemudian dia sekali je masuk ventricle. Darah yang masuk atrium, darah yang masuk ventricle ni darah yang tidak ada oksigen. Tidak ada oksigen, ada karbon dioksida. Darah yang tidak ada oksigen, darah yang ada karbon dioksida. Jadi dia akan masuk ke atrium, dia akan masuk ke ventricle. Daripada ventricle nanti dia akan masuk ke kapilari insang. Kenapa dia nak kena masuk ke kapilari insang? Sebab nak berlaku pertukaran gas. Dia nak tukarkan, dia nak buang karbon dioksida, kemudian dia nak ambil oksigen supaya nanti darah tu kembali ada balik oksigen. Jadi bila dia kembali ada balik oksigen, dia boleh dihantar ke seluruh tubuh ikan tu. Sekali lagi cikgu ulang ya, kenapa dia nak hantar darah ke seluruh tubuh ikan? Seluruh tubuh tu termasuklah insang tu sendiri. Jadi insang tu dia nak hidup, dia kena ada oksigen. Jadi oksigen tu perlu dihantar juga ke insang, perlu dihantar ke otak, perlu dihantar ke tapi dia berlaku pertukaran gas tu di kapilari insang. Okey. Kalau kita dekat alveolus tukar gas, kalau dekat ikan dekat kapilari insang. Jadi itu adalah sistem peredaran. Jadi cikgu ulang sekali lagi lah. Mesti kamu bosan, kamu relax-relax lah dengar ya. Cikgu ulang ni nak bagi faham betul-betul lah. Bagus tak bosan. Okey, di kapilari insang ni apa berlaku? Akan berlaku pertukaran gas. Gas daripada keadaannya dia tinggi karbon dioksida yang ada dalam darah. Gas yang tinggi dengan karbon dioksida yang ada dalam darah tu dalam keadaan yang terdioksigen. Ni nama ya, terdioksigen ataupun deoxygenated blood. Darah yang terdioksigen, dia akan masuk ke kapilari insang. Di situ akan berlaku pertukaran gas. Daripada dia ada karbon dioksida, dia nanti bertukar, dia ada oksigen, dia tidak ada karbon dioksida. Jadi sekarang ni darah tu dalam keadaan yang beroksigen. Darah yang keadaan yang beroksigen ni akan bergerak pergi ke seluruh tubuh ikan. Dia akan pergi ke tulang, pergi kepala, otak, ekor, badan, sirip, apa lagi, semualah bahagian ikan. Kalau ada telur-telur ikan tu, okey. Ciri kapilari insang. Kapilari insang tu pastinya dia kena ada banyak lah. Jadi dia ada banyak. Di situ juga ada kapilari, jumlah kapilari yang banyak, kapilari darah yang banyak. Dia memang kalau ciri manusia ni alveolus, apa ciri alveolus? Alveolus kena lembab. Jadi kalau dekat ikan tu pastinya lembab lah sebab dia memang duduk dalam air. Ingat ya, ciri bagi alveolus, dia mesti satu lapisan, dia sangat-sangat nipis. Ni alveolus lah, kita tak masuk lagi alveolus sebenarnya, tapi cikgu dah cerita sikit tentang alveolus kan. Dia mestilah satu lapisan yang nipis, iaitu setebal satu sel. Dia kena lembab, kemudian dia kena mempunyai kapilari darah yang banyak. Okey. Jadi kalau macam ikan ni, dia punya kapilari yang banyak, darah yang banyak, kemudian dia mempunyai insang yang banyak. Itu je lah. Okey. Lepas tu pastilah kalau betul-betul kapilari ni, dia mesti satu sel saja ketebalan. Jadi bila dia pergi ke seluruh tubuh ikan tu, akan berlaku pertukaran gas. Gas daripada keadaan yang beroksigen menjadi keadaan yang tidak ada oksigen, yang mempunyai karbon dioksida yang tinggi. Kim Ohus ni ada bertanya cikgu, cikgu boleh share tak nota? Nota cikgu masih dalam edit. Nanti cikgu dah siap edit, nanti cikgu bagi tahu kamu macam mana. Okey. Harap cikgu kamu dapat bersabarlah. Okey. Nota masih lagi dalam proses edit. Kemudian darah yang nanti cikgu share video ni dalam YouTube. Okey.
karbon dioksida, okey, darah yang mempunyai tinggi karbon dioksida tu kemudian akan masuk ke dalam bahagian jantung yang pertama dipanggil sebagai atrium. Atrium ni akan berlaku pengecutan bagi bahagian atrium, dia akan tolak darah masuk ke ventricle. Jadi apabila dia tolak darah masuk ke ventricle, daripada ventricle ni pula akan mengecut. Dia bila mengecut, dia tak boleh patah balik tau. Darah tu tak boleh patah balik ke belakang. Sebab apa dia tak boleh patah balik? Selalunya yang menyebab menghalang darah patah balik ni adalah injap. Dia pastinya ada injap yang halang darah patah balik masuk ke atrium. Jadi darah, bila atrium mengecut, darah akan ditolak masuk ke ventricle. Daripada ventricle mengecut, darah akan tolak pergi ke insang. Jadi itulah peredaran dia. Sentiasa dia beredar. Boleh tak? Atau cikgu nak ulang lagi? Kim Ohus, Rahima, Jenna, Alia, Guluwani, Eliza, Hanis, Raudah, Wan Syamila. Kalau ada soalan ke? Okey, cikgu penghasilan ATP boleh tak kita panggil respirasi? Ya, dia mesti respirasi aerob. Okey. Untuk Eliza Dedat ni memang dia bila nak menghasilkan ATP itu adalah respirasi aerob. Respirasi anaerob ni dia sebenarnya respirasi sel. Respirasi sel terbagi kepada dua, respirasi aerob, respirasi anaerob. Respirasi aerob dia akan gunakan oksigen untuk pecahkan glukosa menjadi ATP. Lebih kurang di antara 36 hingga ke 38 ATP. Dia ada pada dua-dua bahagian. Ada pada atrium, ada pada ventricle pun ada. Tapi kamu tak belajar detail lah. Kamu tak belajar detail benda tu sebab tak ada dalam silibus. Jadi bila tak ada dalam silibus, cikgu pun tak ada dalam pendetailan, okay, kepada bahagian tu. Cikgu jawab soalan Syamimi tadi. Jadi dia pastinya ada pada ventricle dan pada atrium. Sebab apa? Kalau tak ada tu, darah akan mengalir patah balik. Bila darah mengalir patah balik, itu akan jadi satu masalah lah. Okey? Semua faham kan? Jadi cikgu bergerak pergi ke amfibia. Okey? Amfibia. Jadi amfibia ni dia sistem peredaran ganda dua. Sistem peredaran ganda dua tidak lengkap. Ada sesuatu kat situ yang kamu kena pastikan betul-betul, iaitu kataan tidak lengkap. Dia ganda dua sebab apa? Sebab dia melibatkan peredaran pulmocutaneous dengan sistemik. Okey, dia ganda dua sebab dia ada dua peredaran, sistem peredaran pulmocutaneous dengan sistemik. Jadi ni cikgu ada lukis sikit. Okey. Sini ada vena lah selalunya. Okey, ni vena. Vena ni akan bawa darah apa? Darah yang tidak ada karbon dioksida. Besar sangat dia punya. Ni kan. Ini adalah vena. Vena akan bawa darah yang tidak ada oksigen. Dia tidak ada oksigen, dia ada karbon dioksida. Dan dia akan masuk ke jantung katak. Lebih kurang lah cikgu nak lukis susah juga sebenarnya ni. Okay, dia akan masuk ke jantung katak. Dia tak bagi tahu ya, dalam silibus kamu dia tak bagi tahu yang ni saluran apa. Tapi kamu just tulis sajalah saluran vena. Janganlah pening-pening kepala. Dia vein jugalah. Jadi dia bawa darah yang tidak ada oksigen masuk ke atrium kanan. Ada. Pulmocutaneous ada, form 5 ada belajar juga. Okey. Dan cikgu beritahu kenapa dia nama sistem peredaran pulmocutaneous. Dia tak susah sangat pun. Sistem peredaran pulmocutaneous ni tak susah sangat. Jadi dia akan masuk ke atrium kanan. Jadi dekat atrium kanan ni dia akan masuk ke ventricle. Kalau untuk manusia ni ada dua atrium, ada dua ventricle. Tapi masalah untuk katak, dia hanya ada satu ventricle sahaja. Satu ventricle sahaja. Dia ada dua atrium. Okey? Satu dekat kiri, satu dekat kanan.
Okey, satu dekat kiri, satu dekat kanan. Jadi daripada kawasan atrium kanan tu dia akan masuk ke ventricle. Jadi bila dia masuk ke ventricle akan mengecut. Dia akan tolak darah naik ke atas. Okey, sekarang ni kita berhenti sekejap. Kita habis dekat ventricle saja. Ventricle ni kan, darah daripada vena, dia darah yang tidak ada oksigen. Dia ada karbon dioksida. Dia masuk ke atrium kanan, kemudian dia pergi ke ventricle. Okey, kita stop sekejap kat situ. Kita pergi yang sebelah ni pula. Dengan sebelah sini, kamu nampak sini. Okey, sini. Ini darah yang beroksigen. Darah yang beroksigen, oksigen. Darah yang beroksigen datang daripada peparu, datang daripada kulit. Datang daripada peparu, datang daripada kulit. Dia akan masuk ke dalam, ini arteri lah. Okey, dia akan masuk ke dalam arteri, dia akan lalu melalui arteri masuk ke atrium kiri. Darah dalam keadaan yang tinggi oksigen sebab dia baru berlaku pertukaran gas dekat peparu dan kulit. Sekarang ni bila dia masuk, dia tolak masuk ke ventricle. Bila dia tolak masuk ke ventricle, darah tu sekarang ni dah bercampur antara darah yang ada tinggi karbon dioksida kat sini, darah yang tinggi oksigen. Jadi maksudnya yang dekat ventricle ni darah yang bercampur antara darah yang tinggi karbon dioksida, darah yang tinggi oksigen. Boleh tak ni? Boleh tak semua orang? Eliza, Gulwani, Syamimi, Rahimah. Okey, darah tu dah bercampur antara yang karbon dioksida dengan oksigen. Sebab tu dia dipanggil sebagai sistem peredaran ganda 2 tidak lengkap. Dia tidak betul-betul pisahkan antara darah yang beroksigen, darah yang tidak ada oksigen, terdioksigen. Dia bercampur di ventricle ni. Bila dia bercampur di ventricle akan mengecut, dia akan tolak darah naik ke atas. Warna kuning ni tolak darah naik ke atas. Okey, dia tolak masuk ke, yang ni dia akan pergi ke arteri, pergi ke peparu dan pergi ke kulit. Kenapa kita panggil sistem peredaran pulmocutaneous? Sebab peredaran pulmocutaneous, pulmo ni selalunya adalah lung, peparu. Lung. Okey, bila sebut tentang pulmonary je, dia mesti melibatkan peparu. Dia akan berlaku pertukaran gas di peparu. Cutaneous ni pula adalah melibatkan kulit. Kamu kena ingat juga, katak ni dia special sikit, dia boleh bernafas melalui kulit. Iaitu oksigen boleh masuk ke dalam dia punya salur darah, dia masuk ke dalam bawah kulit. Sebab tu kita panggil dia pulmocutaneous. Sebab dia boleh ada pertukaran gas di kulit dan di peparu. Jadi dekat kulit dan peparu ni, darah dalam keadaan yang ada karbon dioksida, dia menjadi darah yang keadaan yang beroksigen. Kemudian dia akan masuk balik ke dalam jantung di arteri. Apabila dia mengecut juga, darah tu sebenarnya dia masuk juga ke arteri sebenarnya. Arteri untuk dihantar ke seluruh tubuh ikan tu yang kita panggil sebagai kapilari sistemik. Ya, pulmocutaneous untuk katak sajalah. Dan untuk haiwan amfibia, kalau haiwan amfibia yang boleh bernafas melalui kulit, dia bolehlah pulmocutaneous. Untuk jawab soalan Rahimah. Okey, boleh ya? Jadi dia akan hantar pergi ke seluruh, dia panggil sebagai kapilari sistemik. Di kapilari sistemik ni selalunya darah yang beroksigen akan tukar jadi darah yang tidak ada oksigen. Jadi dia akan ambil lah oksigen. Pulmo, peparu, cutaneous, kulit. Ya. Dia untuk jawab soalan Elizad ni, dia mesti untuk pertukaran gas. Pertukaran gas daripada keadaan yang terdioksigen, ada banyak karbon dioksida, dia akan menjadi darah yang keadaan yang beroksigen, yang banyak oksigen. Kiranya boleh jadi ke sel badan menerima karbon dioksida, cikgu. Jadi tak boleh. Sel badan tak boleh terima karbon dioksida sebab kamu kena ingat karbon dioksida ni sel tak nak terima. Dia kalau boleh dia nak buang. Nak tak nak memang dia akan kekal duduk dalam salur darah, kecualilah kalau dia ada dekat kawasan peparu untuk dibuang ataupun di kawasan kulit untuk dibuang.
Okey, jadi sel badan dia takkan terima karbon dioksida. Karbon dioksida ni selalunya akan keluar untuk dibuang. Boleh tak Aisyah? Okey. Jadi itu adalah sistem peredaran untuk ikan dan amfibia. Jadi untuk video yang ataupun untuk kelas yang seterusnya, kita akan masuk satu sistem yang cukup besar lah. Ini memerlukan tenaga yang sangat banyak. Okay, itu manusia. Jadi manusia ni agak complicated dan susah sikit lah. Tapi tak adalah susah sangat. Okay, boleh je. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Batuk ni tak tahu. Susah betul nak hilang. Okay. Alicia Kristina. Alicia boleh ke? Ada ramai sikit ni. Rauda, Wan Syamila, Hanis, Alia Roslam, Gurwani, okey. Kim Ohus, okey. Okey, itu sajalah untuk hari ini ya. Nanti kita akan masuk untuk sistem peredaran manusia. Kita akan masuk untuk sistem peredaran sistem kardiovaskular dan sistem limfa. Itu sajalah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.